Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Abu Jahl, Allahumma in kana hadha huwa al-haq min 'indik فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فنزلت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Sadaqallahul azim atau kama qal, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata dia, pada satu hari Abu Jahal ada kata. Kata Abu Jahal, Allahumma in kana hadza huwal haqq min indik. Abu Jahal kata, ya Allah, kalaulah betul Quran ini daripada kamu, fa'amtir alaina hijaratan minas sama, wa turun mai hujan batu daripada langit. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini cerita kepada kita tentang degilnya Abu Jahal ni. Dia tak percaya kata Quran itu Tuhan yang bagi. Abu Jahal kata Quran ini Nabi Muhammad raika. Apabila dia kata Quran ini Nabi Muhammad raika, maka dia menolak dakwaan Nabi SAW kata Quran ini Allah yang buat turun. Maka kata Abu Jahal, dia kata, ya Allah, kalaulah sekiranya betul Quran ini daripada Allah, buat turun mai azab dalam bentuk hujan batu. Allah Subhanahu wa taala apabila dengar sahaja cabaran Abu Jahal itu, Allah buat turun satu ayat. Ayat 33 surah Al-Anfal. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tuhan kata, dan tidaklah sekali-kali Allah Subhanahu wa taala akan turun azab kepada Abu Jahal dan kuncu-kuncu dia selagi mana Nabi Muhammad ada sama dengan mereka. Allah bukan tak boleh sahut cabaran Abu Jahal. Bukan Allah tak boleh buat macam tu. Tapi Allah kata selagi mana Nabi Muhammad kekasih dia ada di kalangan orang jahat ni, dia tak akan turun azab. Pasal dia sayang Nabi dia. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Tuhan kata Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan turun azab dia kepada
golongan yang di kalangan mereka ni masih ada lagi yang duk minta ampun pada Allah. Daripada hadis ini dan daripada sepotong ayat ini dapat kita faham bahawa kita selama-lamanya kena pastikan dalam kalangan kita ni ada orang baik-baik seumpama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu pendinding, kerana itu perisai, kerana itu boleh menghalang azab Allah Subhanahu wa taala daripada mai. Dan yang kedua daripada hadis ini dapat kita faham bahawa kita kena pastikan diri kita pada setiap saat, pada setiap ketika istighfar, minta ampun pada Allah. Selagi mana ada manusia yang duk minta ampun kepada Allah, maka selagi itulah Allah Subhanahu wa taala hold dulu azab ni, jangan turun. Pasal apa? Pasal Allah mengambil kira ada lagi di kalangan hamba-hamba dia yang minta ampun pada dia. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala ada sebut, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa Qarun wa Fir'aun wa Haman. Wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinat fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Fakullan akhazna bi dhanbihi فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Sadaqallahul azim. Maksud dia, Tuhan kata Qarun, Fir'aun dan Haman. Ini nama-nama besar di kalangan orang yang derhaka Allah. Dalam Quran tuan-tuan, Allah sebut nama orang baik-baik, Allah sebut direct dan ada Allah sebut indirect. Demikian hal dalam Quran, Allah ada sebut direct nama orang-orang yang jahat dan Allah sebut indirect nama orang-orang yang jahat. Tiga orang ini terpilih untuk disebut nama mereka sebagai tokoh jahat menentang Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kata wa Qarun wa Fir'aun wa Haman. Qarun yang Allah test dia dengan kekayaan yang melimpah ruah, derhaka dia kepada Allah sampai akhirnya dia ditelan bumi. Allah bukan tak boleh buat benda macam tu kepada orang yang bantah dia, tapi Allah mengambil tindakan secara terpilih. Bukan semua orang yang derhaka Allah dan kena telan bumi. Ada yang ditelan bumi, ada yang Allah tangguh. Di atas rahmat dan kasih sayang Allah, kut dia nak bertaubat. Maka Qarun dipilih oleh Allah untuk ditelan bumi masa hidup. Fir'aun yang derhaka Allah dipilih untuk ditelan Laut Merah. Haman demikian halnya. Maka Allah sebut dalam Quran walaqad ja'ahum Musa bil bayyinat. Tiga-tiga ni Qarun, Fir'aun dan Haman hidup zaman Nabi Musa. Nabi Musa mai jumpa mereka bil bayyinat dengan membawa bukti-bukti nyata, bukti dalam bentuk Taurat, kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, dan bukti dalam bentuk mukjizat. Kitab Taurat itu bukti, kata Nabi Musa itu utusan Allah. Mukjizat itu bukti, kata Nabi Musa itu utusan Allah. Dia pergi jumpa tiga-tiga ini, dia jumpa Qarun, dia jumpa Fir'aun, dia jumpa Haman, dan dia bawa al-bayyinat, dia bawa bukti, dia proof kata dia utusan Allah. Fastakbaru fil ardi. Tapi malangnya mereka ni takabur di atas muka bumi ini. Mereka tolak Allah. Mereka tak mau terima Allah sebagai Tuhan. Mereka tolak Nabi Musa. Mereka tak mau terima Nabi Musa ini sebagai utusan Allah. Wa ma kanu sabiqin.
Tuhan kata, dan adalah mereka ni tak akan terlepas daripada kebinasaan. Mereka ni kalau ditakdirkan atas dunia tak kena, akhirat kena. Tapi malangnya 3 orang ini, dunia pun kena, akhirat pun kena. Fakullan akhazna bizanbih. Tuhan kata tiap-tiap sekok ni, tiap-tiap seorang daripada Qarun, daripada Fir'aun dan daripada Haman ini, fakullan. Tiap-tiap satu daripada mereka ni, akhazna bizanbih. Kami ambil tindakan dengan mengenakan azab di atas dosa mereka. Faminhum man arsalna alaihi hasibah. Di kalangan 3 ini, ada di kalangan mereka ini yang kami kenakan kepada mereka hujan batu kerikil. Bukan sahaja 3 ni, bahkan ada banyak lagi umat yang dihukum Allah Subhanahu wa taala dengan balak seumpama ini. Hujan batu kerikil, di antara yang kenanya ialah umat Nabi Lut. Batu yang dibawa mai daripada api neraka turun atas kepala mereka. Dan batu itu musawwamah. Dan Quran kata ditulis nama pada batu itu. Batu ni nak jatuh atas kepala siapa? Nama ada ditulis di batu itu. Siapa kata? Allah kata dalam Quran. Maka batu tu tidak akan menyimpang, tidak akan tersasar, melainkan dia akan kena kepada nama yang tertulis di batu itu. Demikian Allah Subhanahu wa taala kalau dia nak ambil tindakan. Dia akan pastikan tidak ada satu pun, tidak ada seorang pun daripada musuh dia yang menentang dia, yang buat main-main dengan dia, yang terlepas daripada hukuman dia. Wa minhum man akhazat husayhah. Dan di kalangan musuh, di kalangan orang yang menderhaka Allah, yang buat naya kepada pesuruh Allah ini, ada di kalangan mereka ini yang dikenakan as-sayhah, jerkah. As-sayhah ini jerkah, suara deras, suara kuat. Dan yang kena ni ialah kaum Samud. Kaum Samud adalah kaum Nabi Allah Saleh alaihi salam. Allah hantar malaikat mai, jerkah mati dengan kerana jerkah itu. Jerkah menjadi azab kepada mereka. Wa minhum man khasafna bihil ard. Ada di kalangan musuh Allah itu yang Allah suruh bumi telan dia. Dan yang kena hukuman ini ialah Qarun. Wa minhum man aghraqna. Dan di kalangan musuh Allah itu ada yang dikaramkan oleh Allah di dalam laut. Dan yang kena hukuman itu ialah Fir'aun, la'natullah alaih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuhan kata, wa ma kana Allahu liyazlimahum. Allah tidak zalim pada mereka ni. Allah tidak buat zalim kepada Qarun, Allah tidak buat zalim kepada Fir'aun, Allah tidak buat zalim kepada Haman, Allah tidak buat zalim kepada kaum Nabi Lut, Allah tidak buat zalim kepada kaum Samud, umat Nabi Allah Saleh. Allah tidak pernah buat zalim kepada mana-mana hamba dia. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Tuhan kata tapi mereka ni buat zalim diri mereka sendiri. Kerana mereka buat zalim diri mereka, maka mereka kena apa yang kena kepada mereka ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala buat mai banyak ayat, banyak cerita dalam Quran menceritakan tentang hal-hal yang menimpa orang yang derhaka dia. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajul. Faqala ya Rasulullah, ayyud du'a'i afdal? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sal rabbak al-afwa والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه في اليوم الثاني فقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم سل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه في اليوم الثالث فقال يا نبي الله أي الدعاء أفضل؟
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sal rabbak al-afwa wal-afiyata fid dunya wal-akhirah. Fa idza u'tita al-afwa wal-afiyata fid dunya wal-akhirah faqad aflahta. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia kata satu hari mai satu laki-laki jumpa Nabi SAW. Dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, ayyud du'a'i afdal. Dia kata, ya Rasulullah, doa apakah yang afdal? Macam hari ni orang kalau nak doa. Doa ni hari-hari pun boleh. Tak nanti tunggu hujung Zulhijjah, nak masuk awal Muharram, nak berdoa sampai nak bergaduh berkelahi satu masjid pasal nak berdoa. Kan? Ada masjid bergaduh pun pasal nak doa akhir tahun ni. Macam kalau terlepas doa ni, habislah hidup dia tahun depan tak bermakna. Sedangkan doa akhir tahun dan doa awal tahun ini tidak ada sabit daripada mana-mana hadis Nabi SAW. Doa tidak salah, boleh berdoa pada bila-bila masa. Tidak terkhusus pada akhir Zulhijjah dan pada awal Muharram sahaja. Mungkin ada mana-mana ulama dulu yang pergi buat benda ni dengan tujuan untuk nak gather orang. Nak himpun orang ramai-ramai di masjid. Pasal orang makin jauh daripada agama, makin tersasar daripada jalan agama, maka ada sebahagian ulama-ulama dulu yang berniat baik sebenarnya. Dia nak himpun orang, nak bagi mai duduk di masjid. Daripada tak ada apa aktiviti, kita buat satu aktiviti. Kita berdoa beramai-ramai. Tidak salah dengan syarat tidak beriktikad mengatakan itu sunnah Nabi SAW. Jadi kalau semua orang boleh berlapang dada, tidak menyindir-nyindir mana-mana pihak, tidak akan jadi apa yang tak elok di dalam masyarakat. Nak buat-buat, jangan beriktikad kata itu perintah ataupun ada tunjuk ajar daripada Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Satu laki-laki jumpa Nabi. Dia tanya Nabi, dia kata, ayyud du'a'i afdal. Dia kata, ya Rasulullah, apakah satu doa yang afdal untuk saya minta pada Allah? Kan? Ramai orang ini hantar SMS, Ustaz, apakah doa yang terbaik sempena masuk tahun baru ini? Kan? Doa pada bila-bila masa pun yang baiknya ialah macam yang Nabi abang. Nabi kata, sal rabbak. Minta pada Tuhan kamu al-afwa wal-afiyata fid dunya wal-akhirah. Nabi kata bila-bila masa pun minta kepada Tuhan supaya Tuhan bagi kepada kamu al-afwa, keampunan dosa, wal-afiyah, dan selamat dunia dan akhirat. Yang tu aja. Dan buat satu, minta Allah ampun dosa kita. Dosa kita banyak, tuan-tuan. Dosa kita dengan Allah tanpa orang lain tahu berapa banyak dia ada. Kita depan orang, kita satu muka kita tunjuk, belakang orang kita ada satu muka lain. Depan orang tertibnya kita ni, belakang orang jahat kita ni. Dosa kita dengan Allah, dosa kita dengan Nabi, kita tak cukup sayang Nabi. Seperti mana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in sayang Nabi. Kita tak cukup sayang Nabi. Orang hina Nabi depan kita, kita tak bersuara kata apa-apa. Berdosa kita dengan Nabi SAW. Dosa dengan mak, dengan ayah, dengan abang, dengan kakak, dengan adik, dengan suami, dengan isteri, dengan anak, dengan jiran, dengan kawan pejabat. Dosa kita ni, kalau sekiranya Allah nampakkan dosa ni dalam bentuk yang boleh tengok, takut kita ni nak hidup dalam dunia ni. Maka Nabi SAW kata apa? Sal rabbak. Minta kepada Tuhan kamu al-afwa. Minta ampun dosa. Wal-afiyah. Minta afiat. Minta selamat. Fid dunya wal-akhirah. Sahabat ni jadi macam tak puas hati. Duk esok, tanya lagi Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ayyud du'a'i afdal. Dia mai lagi sekali tanya soalan sama. Dia kata, ya Rasulullah, tolong abang maisan, apakah satu doa yang paling afdal untuk saya buat? Dan macam kita hari ni lah, kita hari ni buat
Doa selamat di rumah, panggil ustaz mai baca doa tu, tengok pendek sangat doa ustaz ni. Tak padan dengan nasi daging aku buat. Kan? Dia punya expectation, dia punya harapan, dia nak biarlah panjang doa ni sampai lenguh siku ni. Dapat belanja satu kepala RM12 buat makan. Ustaz ni satu punya ringkas punya doa dia bagi. Tak puas hati. Dia galat. Berasa macam hari ni spend duit tak berbaloi ni. Kalau aku tahu aku tak suruh dia baca doa, aku suruh orang lain baca panjang sikit. Kita macam tu. Sedangkan Nabi SAW, dia doa dia simple. Ringkas tapi padat. Imam Malik, bila orang tanya dia, wahai Imam, apakah doa yang paling baik? Imam Malik kata doa paling baik ialah doa yang jami', mani'. Satu doa yang pendek tetapi padat. Bertanya dia, apa doa tu ya, wahai Imam? Dia kata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Itu doa pendek tetapi padat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, bagilah atas dunia ni segala hasanah, segala kebaikan kepada aku. Atas dunia yang kata baik ni apa dia? Sehat, itu kebaikan. Yang kata atas dunia ni baik apa dia? Baik kalau kita ada harta benda duit ringgit, kita tak gaduh nak meminta-minta pada orang. Atas dunia yang kata baik ni apa dia? Kita ada keluarga, keluarga yang taat, dengar cakap perintah Allah, perintah Nabi, perintah ibu bapa, dengar semua. Itu kebaikan di atas dunia. Atas dunia ni apa? Kebaikan dia kesihatan. Kita tak sakit. Itu kebaikan di atas dunia. Kita payah sebut satu-satu. Kita sebut Rabbana atina fid dunya hasanah. Imam Malik kata itu doa cukup baik. Wa fil akhirati hasanah. Akhirat ni apa dia? Nabi kata innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur itu adalah rumah mula kepada akhirat. Mak cerita daripada kita mati, daripada kita masuk kubur, sampailah esok ni ditiup sangkakala, bangkit di padang mahsyar, dihisab amalan, lintah titian sirat dan masuk syurga. Semua tu dia masuk dalam akhirat. Semua tu kita minta wa fil akhirati hasanah. Dan yang ketiga, wa qina azaban nar. Minta ya Allah, jauhlah kita ni daripada api neraka. Imam Malik kata banyak tu pun dah cukup dah. Tak payah minta banyak-banyak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apabila sahabat ni jumpa Nabi, dia kata, apakah doa paling baik untuk saya amalkan? Nabi kata, minta dekat Tuhan al-afwa wal-afiyata fid dunya wal-akhirah. Minta dunia akhirat ini Allah bagi keampunan dosa dan Allah bagi keselamatan. Esok mai tanya lagi benda yang sama. Nabi kata minta dekat Tuhan hang al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Minta supaya dapat keampunan dosa dan dapat keselamatan dunia akhirat. Hari ketiga mai lagi, fi yaumits tsalis. Pada hari yang ketiga mai lagi, tanya benda yang sama. Nabi jawab kepada dia benda yang sama. 3 kali dia tanya, 3 kali Nabi bagi jawapan yang sama macam yang hari pertama, hari kedua. Sama juga dengan hari yang ketiga. Kemudian Nabi kata dekat dia, fa iza u'tital afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Apabila Allah bagi dekat hang keampunan dosa dan keselamatan dunia akhirat, faqad aflahta. Sesungguhnya hang dah jadi satu orang yang beruntung dan berjaya. Nabi kata, cukup dengan doa itu. Hadis itu hadis sahih, riwayat Ibnu Majah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berdoalah kepada Allah. Bukan nanti hujung tahun, bukan nanti awal tahun. Berdoalah kepada Allah supaya Allah ampun dosa kita dan supaya kita diberi keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Tafsir Nurul Ihsan jilid 2 muka surat 303. Muka surat 303. Kita masih lagi di dalam tafsir Suratul Nahli. Surah An-Nahl. Dan kita dah baca pada bulan yang lalu ayat-ayat yang menceritakan tentang
dua golongan. Yang satu golongan yang mati dalam keadaan menzalimi diri sendiri. Itu kita baca bulan lepas. Golongan yang mati dalam keadaan menzalimi diri sendiri. Dia ditakdirkan Allah mati dalam keadaan kafir. Wal'iyazubillah. Allah takdirkan dia mati dalam keadaan tidak Islam. Wal'iyazubillah. Kan? Yang kedua, Allah takdirkan dia mati Islam tapi derhaka Allah. Wal'iyazubillah. Mati tengah buat dosa. Mati dalam keadaan tengah minum arak. Mati dalam keadaan tengah berzina. Mati dalam keadaan tengah berjudi di pusat judi besar. Mati dalam keadaan macam-macam. Benda ni disebut dalam ayat yang lepas tentang orang yang ditakdirkan Allah mati dalam keadaan menzalimi diri sendiri. Dan mereka kemudiannya tak mengaku mereka mati dalam keadaan derhaka Allah. Itu yang kita baca dulu. Allah Subhanahu wa taala sebut ma kunna na'malu min su'. Kata mereka ni yang mati kapiang, kata mereka yang mati dalam keadaan buat dosa ni, mereka kata dekat Tuhan, ma kunna na'mal min su'. Mereka kata, kami tidak pernah buat benda jahat. Tak mengaku di depan Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya Allah suruh malaikat kata dekat mereka, fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Sudahlah hang mati dalam keadaan tak beriman, sudahlah hang mati dalam keadaan buat dosa, hari ini pun hang nak berbohong lagi. Fadkhulu abwaaba jahannam. Pi masuk mana-mana pintu neraka jahannam, khalidina fiha. Kekallah engkau di neraka itu selama-lama. Kemudian kita tengok pula ayat 32 yang kita tengok bulan lepas, cerita pula orang yang mati dalam keadaan baik dan beriman kepada Allah. Mati dalam keadaan baik, dalam keadaan beriman kepada Allah. Malaikat welcome mereka. Malaikat kata, salamun alaikum, udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Malaikat kata, selamatlah ke atas hampa kerana mati sebagai orang Islam, tidak buat maksiat kepada Allah. Selamatlah hampa, udkhulul jannah. Malaikat kata, masuklah ke dalam syurga bima kuntum ta'malun. Padan dengan apa yang hampa buat baik di atas dunia dulu. Malam ni insya-Allah kita sambung muka surat 303. Ayat 33. Tengok tu. Muka surat 303 ayat 33. Dia macam tu. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah. Tiada minta mereka itu, yakni segala kafir itu, melainkan bahawa datang akan mereka itu oleh malaikat maut bagi ambil nyawa mereka itu sahaja. Au ya'tiya amru rabbik, ataupun datang kerja Tuhan engkau daripada azab ataupun hari kiamat. Kadzalika fa'ala alladhina min qablihim. Seperti yang demikian itu jualah telah berbuat oleh segala kafir yang dahulu daripada mereka itu. Yakni daripada kafir dahulu kala. Dusta mereka akan rasul mereka itu. Maka dibinasakan mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud ayat tu apa tuan-tuan? Tuhan kata apa lagi sebenarnya yang ditunggu oleh orang-orang kafir ni? Mereka ni tunggu apa lagi? Adakah mereka duk tunggu nak beriman sehinggalah malaikat maut mai tarik nyawa mereka? Masa tu baru nak beriman. Ataupun adakah mereka ni duk tunggu, duk minta tangguh nak beriman kepada Allah ini sehinggalah mai hari kiamat baru nak beriman? Adakah macam tu yang mereka pilih? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita dengar cerita macam mana Firaun waktu dia ligan Nabi Allah Musa AS lintah Laut Merah. Bila Allah perintahkan kepada Nabi Musa suruh pukul Laut Merah dengan tongkat, laut yang terbelah bercantum semula. Waktu Firaun nak lemah tu, dia kata amanna bi Rabbi Musa. Kalau dia seorang dia kata amantu bi Rabbi Musa. Aku beriman dengan Tuhan Musa. Kami dengan geng-geng sekali beriman dengan Tuhan Musa. Allah terima tak keimanan dia? Allah tidak terima keimanan orang-orang yang nyawa sudah berada di ghargharah, dia kata, waktu dekat nak mati.
Jadi kita ni, macam ayat ni kata, jangan tunggu sampai saat-saat kecederaan macam tu. Baru nak menyesal atas dosa, baru nak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yazlimun. Dan tiada zalim akan mereka itu oleh Allah, tetapi mereka itu menzalimi diri mereka itu sendiri dengan kufur. Sama macam ayat yang kita baca dalam muqaddimah tadi. Tuhan cerita tentang Qarun, Tuhan cerita tentang Fir'aun, Tuhan cerita tentang Haman. Tuhan cerita tentang apa azab yang menimpa mereka, dan Tuhan kata Tuhan tidak buat zalim kepada mereka. Mereka yang buat zalim diri mereka sendiri. Ni pula dalam surah An-Nahli, jumpa lagi sekali ayat yang sama. Tuhan kata dia tidak pernah buat zalim kepada mana-mana hamba dia. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Akan tetapi kamu yang buat zalim pada diri kamu sendiri. Firman Allah, fa'asabahum sayyi'atu ma'amilu. Maka kena akan mereka itu oleh kejahatan barang yang mereka itu kerja. Apa orang putih kata? What goes around comes around. Orang putih. Hadis orang putih ni pun boleh dengar juga kadang-kadang. Kan? Ni hadis mereka lah. Hadis mereka. Dia kata what goes around comes around. Hang buat apa? Hang kena apa? Hang buat benda jahat, esok benda jahat tu kena kang. Hang ada mak, hang ada ayah, hang tak tahu nak belah dia, esok anak-anak hang tak tahu belah. Kalau dalam contoh terdekat, kita nak kata. Kita ada mak, kita ada ayah yang uzong, yang kita tak boleh nak bagi sumbangan apa-apa dekat dia, tak boleh nak buat baik apa dekat dia. Esok kita ada anak, anak kita buat serupa ke kita. What comes around, what goes around comes around. Hang buat apa, Tuhan nanti dapat balik. Dunia ni bulat, tuan-tuan. Demikian hal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita hamba dia. Sama. Hari ini kita derhaka dia, esok kita terima habuan daripada derhaka kita. Hari ini kita taat dia, kita turut perintah dia, kita percaya semua ayat dia, kita beriman dengan semua pesan yang disampaikan oleh Nabi dia. Esok kita tuailah hasilnya di hari akhirat esok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dan turun dengan mereka itu barang yang ada mereka itu berbuat olok-olok akan azab neraka itu. Atas dunia buat main-main. Duk kata apa neraka tu apa, macam mana, lagu mana, ada tara sauna, duk cakap begitu. Ui tuan-tuan. Kaki hak tak takut kat Tuhan ni, dia boleh bercakap, kita takut. Dia tak takut kat Tuhan, cakap dia tu kita takut. Dia buat main-main. Dia buat senda gurau. Dia tengok Brunei dengan penuh keyakinan nak implement hukum Allah, nak implement hukum hudud. Dia boleh buat parlimen lagi benda tu. Mereka tak apalah, mereka negeri kecil, mereka tak apa. Awak Quran ini hanya sesuai dipakai di negeri kecil saja. Boleh bercakap tu, benda tu. Boleh bercakap, yang cakap itu nada dia mempertikaikan hukum Allah. Baca dalam surah At-Tin, dia kata, Alaisallahu biahkamin hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang maha hakim, bijaksana di dalam seluruh alam ini. Kalau Allah menentukan hukum itu, maka sudah tentu itu hukum yang terbaik. Jangan bantah, apatah lagi jangan buat ejek-ejek main. Serius untuk nak buat benda tu. Dan kita bukan suruh buat dandan malam ni. Kita bukan suruh dandan buat tahun depan. Tunjuk kata kita nak buat daripada hari ni. Berapa ramai cerdik pandai Islam duk ada dalam dunia ni, panggil mai, suruh duduk, suruh bincang, suruh mereka rumuskan, suruh mereka rangkakan macam mana nak draft undang-undang itu untuk diimplement di negeri kita ni. Tak cukup takutkah lagi dengan balak yang Allah dah buat mai hari ni? Tak cukup takutkah lagi? Dengan budak-budak duk kena colek, hilang, kena kidnap, kena jual. Budak baby kecil dikidnap, dibelah perut,
dibuang segala isi perut, dibubuh dadah untuk nak bawa, nak smuggle dadah pergi keluar negara. Sudah berlaku di Malaysia. Rompak samun ni bukan sahaja di tempat-tempat tersembunyi, terang-terang rompak dan samun. Tidakkah ini merupakan bala daripada Allah Subhanahu wa taala, akibat daripada kita buat main-main, kita senda guraukan hukum dia? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Makalah ayat ni Tuhan kata wahaqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, dan turun dengan mereka itu barang yang ada mereka itu berbuat olok-olok akan azab Allah. Buat main-main. Bila baca hadis Nabi SAW, Nabi kata esok ahli neraka Allah jadikan gigi ahli neraka itu sepuntung gigi dia sebesar bukit Uhud. Dia gelap. Hadis Nabi kata orang bila masuk neraka, Nabi nak habaq kata Allah besarkan tubuh orang yang masuk neraka itu, besar dia tu nak habaq macam mana? Gigi dia sepuntung besar bukit Uhud. Bila dengar hadis tu, cuba pahami apa yang tersirat di sebalik hadis itu. Nah, abang kata manusia kalau gigi dia sepuntung besar bukit Uhud, maknanya badan dia tak tahu besar mana. Maknanya lagi luah badan dia, lagi besar badan dia, lagi luah kulit yang ada di badan dia, lagi sakit dia apabila dia kena azab dalam neraka. Nabi nak habaq macam tu. Nabi satu orang manusia yang fatanah, yang bijaksana. Dia bawa mai satu kiasan, dia bawa mai satu contoh yang hanya orang cerdik aja boleh faham. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila dia habang kata gigi ahli neraka besar bukit Uhud, dia nak habang kata badan ahli neraka tu besar. Dia nak habang kata bila badan besar, sakit dia banyak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Quran dan hadis tidak diturunkan untuk disendaguraukan. Hanya orang yang faham boleh memahami intipati ayat Quran dan hadis Nabi SAW itu. Firman Allah, wa qala alladhina asyraku, dan telah berkata oleh segala kafir musyrikin Makkah, law syaa Allah ma abadna min dunihi min syai'in nahnu wala abauna wala harramna min dunihi min syai'. Jika kehendaki Allah, nescaya tiada kami sembah daripada lain Allah suatu, kami dan tok nenek kami, dan tiada kami haram daripada lainnya suatu yang Allah Subhanahu wa taala tiada haramkan, iaitu daripada unta bahair dan sawaib. Itu dia. Ni yang kata kafir musyrikin Makkah, dia buat main-main. Dia kata kami yang jadi kafir ni pasal apa? Bukan pasal kami jahat, pasal Tuhan mau kami jadi kafir. Dia buat main-main. Jangan salahkan kami kafir. Ni musyrikin Makkah punya cakap. Jangan salahkan kami kafir. Dia kata, kami jadi kafir ni pasal apa? Pasal Tuhan mau kami jadi kafir. Dah Tuhan mau kami jadi kafir, pasal apa nak marah kami? Pasal apa nak kata kami salah? Kalau sekiranya Allah mau kami jadi orang yang ikut Muhammad, Allah akan jadikan kami ikut Muhammad. Kalau kami tak ikut Muhammad, makna Allah mau kami lagu ni. Oh, cakap pandai. Cakap pandai mereka ni diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran yang kita duk baca lah ni. Begitu sekali mereka buat main-main kepada Nabi SAW yang main ajak mereka suruh Islam, suruh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka kata benda yang halal dan yang haram Allah yang menentukan. Contohnya dia kata apa? Ni tentang bahair dan sawaib. Ini cerita apa nama di kalangan orang jahiliah dulu. Yang kata bahair dengan sawaib ni unta. Bahair ni unta yang adat dalam masyarakat dia. Satu ekor unta tu apabila dia beranak, anak satu, anak yang kedua, anak yang ketiga, anak yang keempat dan anak yang kelima. Bila anak yang kelima tu anak jantan, maka unta tu dia akan potong telinga dia. Dia akan potong telinga dia, lepas tu dia akan lepas dia, lepas hidup merayau macam tu.
Jangan siapa pergi duk tempuh unta tu, pergi duk sentuh dia, pergi duk semelih dia, pergi nak buat makan dia, nak pergi perah susu dia dan sebagainya. Tak boleh. Pasal apa? Pasal mereka namakan unta itu sebagai unta bahair. Tak ada apa. Tak ada apa. Saja benda tu dicustomkan. Dijadikan satu adat di dalam masyarakat dia. Bila satu unta beranak, anak satu, anak dua, anak tiga, anak empat, sampai anak kelima. Kalau anak kelima tu jantan, pergi rabitkan telinga dia, lepas itu lepas dia pergi duk merayah-rayah. Jangan siapa pergi duk buat apa dengan unta tu. Dan sampai mati unta tu. Pasal apa yang mereka pergi buat lagu tu? Adakah agama, adakah Islam suruh buat lagu tu? Suruh jadikan unta tu, pergi rabitkan telinga dia, lepas tu pergi biang dia, terus aduk ambil susu dia, terus aduk sembelih makan dia. Adakah Islam ajak benda macam tu? Dah. Islam tak ajak. Dan agama yang mereka duk ikut pun tak ajak. Mereka reka benda tu, mereka buat, mereka jadikan itu sebagai satu amalan dalam masyarakat mereka. Tak boleh. Itu sebab Islam, tuan-tuan. Islam ini kita tak boleh reka. Agama Islam ni tak boleh direka-reka. Kalau kita membuka ruang, membuka pintu kepada mereka, reka-reka hal agama, esok dia akan jadi macam ni. Dia akan melarat. Dia daripada satu generasi kepada satu generasi sampai kepada satu generasi esok dia tak tahu, dia ikut pak dia ikut tok wan dia ikut tok nek dia kira itu benda agama, sedangkan itu tidak diajak oleh agama tetapi direka oleh orang-orang yang terdahulu yang kemudiannya dinisbahkan kepada agama. Begitu hal berlaku dengan hal unta bahair. Manakala sawaib ni dia sebut di sini, depa mengharamkan unta bahair dan sawaib. Unta sawaib pula unta yang dinazarkan. Dia kata, kalau sekiranya saya dapat anak jantan, saya akan nazang, dia bernazang. Saya akan lepas seekor unta. Tengok-tengok dia dapat anak jantan. Bila dapat anak lelaki, dia lepas unta seekor. Unta tu dinamakan unta sawaib. Jangan siapa pergi tempuh unta tu jadi macam bahair tadi juga. Jangan siapa pergi duk perah susu dia, jangan siapa pergi duk tangkap semelih buat gulai dan sebagainya, biar unta tu duk merayah-rayah sampai mati dia. Ini unsur-unsur pembaziran. Sedangkan unta itu boleh disemelih, boleh dibuat gulai makan dan sebagainya, depa pergi buat satu adat yang adat tu kemudiannya dipakai dalam masyarakat dia. Maka kata kafir musyrikin Makkah, yang kami duk buat ni unta bahair, yang kami duk buat unta sawaib ni, kami buat ni pasal apa? Allah pun tak marah kami buat. Dia kata, kalau sekiranya Allah marah, tentu Allah dah buat something supaya benda ni kami tak boleh buat. Dia duk bercakap macam tu. Macam orang hari ni lah, dia kata, sorry saya nak tanya you, dia kata, minum arak ni tak boleh ke? Tanya, ni minum no, dia kata, I pun bukanlah pandai sangat agama ni. I just to confirm with you. Mula cakap orang putih lah. I just to confirm with you. Dia kata, liquor ni, actually liquor tak boleh minum lah. Kita Muslim tak boleh minum lah. Oh ni kata tak boleh lah. Quran dah beritahu, innamal kham. Baca ayat bagi kat dia. Okey, dia kata. Kalau I minum juga jadi macam mana? Kita tak boleh lah. Dah Tuhan kata tak boleh lah. No. I'm asking you. Kalau I minum, jadi macam mana? Ya, dah Tuhan kata tak boleh, haram, tak boleh minum. No, kalau I minum, dia buat gila dulu tu. Ambil botol itu, rembas atas kepala, dia ada akai. Ada manusia macam ni. Macam saya buat contoh di Masjid Abdullah Fahim. No, dia kata, to be frank. Orang perempuan ni kena pakai tutup rambut kah? Tutup kepala kah? Dia kata. Betul ke? Mana ayat dalam Quran yang kata suruh tutup rambut ni? Kawan dia duduk tekan tanya ni pun tak apa nak mengaji habis juga. Dia kata tak tahulah tapi memang kena tutup lah kata. You tell me, dia kata. Which ayat dalam Quran yang kata rambut tu aurat? Dan tu dah tapi kena tutup. Kata, dia ni pun. You sampai ayat apa pun you tak tahu dalam Quran. Then you telling me something bullshit. Dia kata. Dia mula. You talk nonsense. Dia kata. People like you, you know. Dia mula.
Kau ni pun duk main, dia main bukan dia senak perut, dia senak kepala. Dia kena macam tu. Dia bukan senak perut, dia senak kepala. Awak jadi lagu ni, awak jadi lagu ni, awak balik. Balik 2 kereta pun melelong, duk fikir dia siapa, aku tak boleh jawab tadi. Aku duk mengaji merata dah. Semua ustaz aku kenal. Tapi siapa soalan tu aku tak boleh jawab. Dia duk main gitu. Nampak tuan, kadang-kadang orang tak betul ni, dia boleh bagi kita jadi gelong. Dia tak betul. Tapi bila dia berhujah secara gelong dia ni, kita kasi gelong pun sekali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Golongan macam ni lah yang dalam surah An-Nahl duk cerita ni. Golongan ni. Mereka tak betul tapi mereka bercakap pandai. Mereka tak betul tapi mereka berhujah dengan cara yang boleh bagi orang yang dengar ni jadi kosot kepala. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah, dia kata kadzalika fa'ala alladzina min qablihim. Seperti yang demikian itulah perbuat oleh segala mereka yang dahulu daripada mereka itu. Ni cerita ni bukan berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi berlaku sebelum daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah jadi dah benda ni. Tuan-tuan, benda disebut siapa dia orang yang bertanggungjawab. Buat mai tokong, buat mai berhala ke bumi Makkah. Kan Mekah ni dia bermula daripada siapa? Nabi Ibrahim. Bawa anak dia Nabi Ismail. Mai letak di situ. Kan kita dah cerita panjang baru ni. Di Masjid Padang Temusu. Tu asal usul dia tu. Macam mana dia boleh main macam tu. Jadi Nabi Ibrahim bawa anak dia Nabi Ismail dengan isteri dia ni mai duduk di situ, dia tinggal, dia balik. Di situlah bermulanya sejarah manusia di bumi Makkah. Mai satu puak, satu kabilah lalu, tengok-tengok ada 2 saja, satu perempuan, satu anak kecil dan ada satu sumber mata air, Zam-Zam. Orang Arab nomad ni yang hidup berpindah randah ni ataupun dipanggil Badui ni, mereka tang mana ada mata air, mereka akan duduk tu. Bila sampai golongan ini, kabilah Jurhum, bila sampai di situ, tengok satu perempuan, satu budak kecil dan ada satu sumber mata air yang luar biasa. Yang keluar membuak-buak tak habis. Sampai hari ni. Mereka pun settle down di situ. Bermulalah berkembangnya manusia di bumi Makkah itu. Kemudian Nabi Allah Ibrahim AS on and off. Duk mai, duk tengok anak dia dengan isteri dia yang ditinggal di situ. On and off. Mai tengok semua okey balik. Mai tengok semua okey balik. Okay. Kemudiannya Allah perintahkan Nabi Ibrahim suruh buat Baitullah. Buat Kaabah. Sehingga kan dalam tafsir kata Nabi Ibrahim nak buat tang mana tu, malaikat mai tunjuk. Buat di sini. Di situlah terbenanya Kaabah. Yang sampai hari ni kita duk tawaf 7 pusingan untuk nak buat haji dan nak buat umrah. Di situ bermula ceritanya. Kemudian masa duk berjalan. Semakin lama agama yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang dikembangkan oleh anak dia Nabi Allah Ismail alaihissalam, kemudiannya semakin malap. Pasti makin lama. Semakin lama dia semakin malap. Pasal apa? Generasi pertama kuat, generasi kedua slow sikit, generasi ketiga dia sampai dah generasi keberapa ni dia dengan agama ni dia jadi malap macam kita hari ni. 1400 tahun dah hijrah Nabi ni, 1400 tahun dah. Kadang-kadang ada satu-satu benda yang menjadi topik bincang dalam masyarakat ni, kita pun tak clear. Kita pun tak sure. Kita pun sagi mai ustaz ni doa abang lagu ni, mai ustaz ni doa abang lagu ni, lalu kita kosong kita tak buat apa-apa. Ustaz ni pun mai, dia pun bercakap dahsyat juga. Dia punya bercakap pun nampak macam memaksa kita suruh terima apa dia kata. Kita pun okey, kita terima dia. Mai satu ustaz lagi pula bercakap pun macam memaksa kita terima dia. Sedangkan dia ni dengan ustaz ni dua ni tak sama. Hak satu kata ini amalan Nabi, hak satu lagi kata bid'ah. Nabi tak buat, tak sabut kita. Amalan Nabi dengan bid'ah ni dua benda yang utara selatan. Kalau dia ni kata wajib, dia ni kata sunat, nampak boleh lah sembang juga. Tak, dia ni kata yang ni Nabi buat. Dia ni kata ni bid'ah, Nabi tak buat. Biol kita ni. Kita nak refer ke mana? 1400 tahun dah Nabi tinggal kita.
Kita tanya ustaz ni dia baca hadis, kita tanya ustaz ni dia baca hadis, ustaz ni kata hadis dia sahih, ustaz ni kata hadis dia sahih. Hak mana sahih ni? Kita bukan orang yang boleh memahami hadis dan status dia. Kita bukan orang dia, kita orang awam. Orang awam kita tak akan mampu untuk nak membezakan antara hadis yang dikemukakan. Maka masyarakat yang ditinggalkan begitu jauh ni dia jadi kelabu asap. Demikian hal berlaku kepada agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bila masa duk berjalan, dia mai satu zaman ni, dia jadi kelabu asap. Dalam keadaan itu, tiba-tiba muncul satu orang yang bernama Amru bin Luhai. Oh, tuan-tuan boleh buka dalam hadis sahih, keluar cerita Amru bin Luhai. Amru bin Luhai ni dia pemimpin Bani Khuza'ah. Dia ni. Dan dia ni pula satu orang yang dikenali sebagai satu orang yang suka buat baik. Amru bin Luhai. Dia ni dikenali sebagai satu orang yang suka buat baik. Suka infak. Duit banyak dan suka tolong orang. Suka belanja duit untuk tujuan kebaikan. Sangat religious. Sangat kuat beragama. Ni Amru bin Luhai ni. Dia sangat kuat beragama Nabi Ibrahim. Amru bin Luhai ni pula sayang sangat kepada orang-orang agama. Maknanya Amru bin Luhai ni dia mempunyai package yang cukup cantik. Dia sendiri orang bagus, dia sendiri beramal dengan benda yang bagus-bagus. Sehingga kan di kalangan masyarakat di Mekah pada masa tu ada yang kata Amru bin Luhai ni wali Allah. Punya hebatnya dia portray diri dia tu sampai orang kata dia wali Allah. Dia orang kaya dan dia suka berderma. Satu hari daripada Mekah dia pergi ke Syam. Bila dia sampai di Syam, Syam ni di mana tuan-tuan? Yang kata Jordan, Palestin, Jordan, sampai Syria, itu semua tu dulu Syam. Itu bumi Anbiya, bumi Nabi-Nabi. Amru bin Luhai daripada Mekah dia pergi ke sana. Bila sampai di sana, tengok-tengok sebahagian besar penduduk Syam pada masa dia pergi itu sembah berhala. Amru bin Luhai sebagai satu orang yang terpelajar, satu orang yang hebat, bila dia tengok dia mula duk fikir dengan otak dia sendiri. Dia kata depa ni penduduk Syam. Depa duduk di bumi Anbiya. Depa duduk di kawasan yang diberkati Allah. Allazi barakna haulah. Satu kawasan yang diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bumi yang Allah turunkan kitab-kitab suci. Dia kata kalau orang yang duduk di tempat yang macam ni punya istimewa, bumi Nabi, bumi turun kitab, bumi yang diberkati Allah, apa yang mereka buat mesti betul. Dia buat kesimpulan macam tu. Macam kita hari ni, kita bila tengok, Ustaz Samsuri buat mesti betul. Kita ada satu ustaz yang kita kagum dalam diri kita. Siapa? Kita tengok dia buat macam tu. Kita terus shortcut lah. Ustaz yang aku sanjung buat, mesti betul. Kita tak mau fikir dah, kita tak mau pergi cari dah, kita tak mau nak tengok apa nas yang ada dah, kita tak merujuk ke mana-mana dah, kita pakai shortcut aja. Kalau ustaz yang aku sanjung buat, mesti benar ni betul. Demikian berlaku kepada Amru bin Luhai. Apabila dia sampai di sana, dia tengok penduduk Syam duduk sembah berhala. Dia kata, depa ni orang baik, orang bagus-bagus, orang baik-baik. Duduk di bumi Anbiya, duduk di bumi yang Allah turunkan banyak kitab. Tentu apa yang mereka buat betul. Dia kata kalau macam tu, dia kata aku kena bawa balik benda ni pergi ke Mekah. Dia orang yang pertama bawa balik berhala ke Mekah. Ni Amru bin Luhai. Dia orang yang pertama bawa balik satu patung berhala balik ke Mekah. Dia sebagai satu orang yang respected person, yang dihormati oleh orang ramai di Mekah. Dia balik, kalam dia, orang Arab kata kalam masmu'. Kalam dia kalam yang orang boleh dengar. Dia balik mai, dia kata aku bawa balik daripada Syam, bumi Anbiya. Depa di sana duduk sembah berhala. Aku balik mai sekong, dia kata. Aku balik mai sekong, dia kata start from now, dia kata kita ikut depa. Depa mesti betul punya, pasal depa duduk di kawasan yang Allah berkati. Ni dia aku balik sekong, dia pergi simpan dalam Kaabah. Start daripada tu, daripada seorang jadi 10, 10 jadi 100 dan akhirnya di bumi Makkah itu
berhala sudah menjadi barang sembahan mereka. Kalau tuan-tuan balik kepada Sahih Muslim, dia main hadis ni. Hadis Nabi SAW pada satu hari berlaku gerhana matahari. Bila berlaku gerhana matahari, Nabi terus himpun orang pergi semayang. Semayang gerhana. Semayang 2 rakaat. Rakaat yang pertama ada 2 kali rokok, 2 kali sujud. Rakaat yang kedua pun 2 kali rokok, 2 kali sujud. Lepas habis, Nabi bangkit berdiri. Dalam hadis Muslim, dia kata apa? Summa qama fa khataban nas fa athna 'ala Allah bima huwa ahluh. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Fa idza ra'aitumuha fasallu hatta yufarrij Allahu ankum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu fi maqami hadza kulla shay'in wa'idtum hatta laqad ra'aituni uridu an akhudha qitfan minal jannah hina ra'aitumuni ja'altu uqaddim wa laqad ra'aitu jahannam yahtimu ba'daha ba'dha hina ra'aitumuni ta'akhartu wa ra'aitu fiha ibna Luhay. Nabi sebut, wa huwa allazi sayyabas sawaid, atau kama qala, hadis riwayat Muslim. Nabi habis sembahyang sunat gerhana, Nabi bangkit berkhutbah. Nabi mulakan khutbah dia dengan memuji Allah. Kemudian Nabi kata, inna syamsa wal qamar, bulan, matahari ini semua ni ayatani min ayatillah. Dia kata ini tanda kebesaran Allah. Ni matahari yang kita duk tengok hari-hari, bulan yang kita duk tengok ni, ini tanda kebesaran Allah. La yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatih. Kalau berlaku gerhana kepada matahari ataupun gerhana pada bulan, bukan kerana ada orang mati, bukan kerana ada orang baru lahir. Nabi kata. Pasal kebetulan anak Nabi mati hari gerhana tu. Anak Nabi nama Ibrahim, mati hari gerhana. Sebahagian orang kata, Allahu Akbar, anak Nabi mati, Tuhan bagi gerhana matahari. Nabi perbetul benda tu. Nabi kata matahari, bulan, kalau nak gerhana bukan kerana ada orang mati. Bukan kerana ada siapa-siapa dilahirkan. Nabi kata, ini tanda kebesaran Allah. Benda ni jadi. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا. Nabi kata, siapa yang nampak gerhana, baik matahari, baik gerhana bulan, semayang. Nabi kata. Kita hari ni duk kalut teropong. Berlaku gerhana bukan kalut nak semayang, kalut dah topong. Pergi beli no topong apa, Menteri Pasola punya topong tu. Topong tengok. Kalut betul kita ni. Nabi kata semayang, dia kata. Sampai bila? Hatta yufarrijallahu ankum, sampai hilang gerhana. Semayang. Rakaat pertama takbir Allahu Akbar, Fatihah, surah. Habis surah Allahu Akbar, rakaat. Bangkit rakaat sami Allahu liman hamidah. Sambung lagi Fatihah dan surah. Lepas itu rakaat Allahu Akbar. Bangkit daripada rakaat sami Allahu liman hamidah, baru sujud. Sujud dua antara dua sujud, sujud. Bangkit rakaat kedua, Fatihah dan surah, rakaat. Sami Allahu liman hamidah, Fatihah dan surah lagi, rakaat. Bangkit, baru sujud 2 kali, baru habis. Buat macam tu. Nabi kata, kalau boleh berjamaah. Kalau tak boleh di rumah dengan anak bini, buat. Lepas itu khutbah Nabi SAW bagi tahu di dalam khutbah dia, dia kata semayang kalau kamu jumpa gerhana yang macam ni, semayang. Wa qala Rasulullah SAW, ra'aitu fi maqami hadha kulla shay'in wa'idtum. Nabi kata ni, waktu aku tengah duk bercakap ni, waktu aku tengah duk berkhutbah ni, Allah bagi aku nampak semua benda yang dijanjikan kepada hampa. Nabi kata. Nabi tengah duk khutbah tu, Nabi bagi tahu. Ni aku nak abang kat hampa ni, ni fi maqami, di tempat aku duk berdiri lah ni, aku nampak ra'aitu fi maqami hadza kulla syai'in wa'idtum. Ni daripada tempat aku duk berdiri ni, Allah angkat hijab bagi aku nampak ni apa yang Tuhan janji ni. Maksud dia apa? Nampak syurga dan neraka. Nabi nampak ni, tengah duk khutbah ni, Nabi nampak syurga, nampak neraka. Nabi kata, hatta laqad ra'aituni uridu an akhudha qitfan minal jannah.
hina ra'aitumuni ja'altu uqaddim. Nabi kata tadi, waktu semayang tadi, waktu duduk semayang, hampa nampak aku tadi macam ke depan, uqaddim. Maksudnya macam nak pergi ke depan, tangan macam nak tangkap satu benda. Nabi kata, aku nak petik sebiji buah daripada syurga. Nak tunjuk kat hampa. Allah bagi Nabi nampak. Nabi kata tadi ni, dia kata semasa aku semayang, hampa nampak aku macam melayah, macam ke depan tu. Sebenarnya dia kata, uridu an akhuza qitfan minal jannah. Aku nak ambil buah sebiji daripada syurga. Nak tangkap buah tu, nak tunjuk kat hamba. Ni dia yang kata syurga ni betul. Ni dia buah dia, aku ambil daripada syurga. Nabi kata aku nak buat benda tu, tapi Allah tak bagi. Tadi ni Nabi kata, wahina ra'aitumuni ta'akhartu. Hampa tengok aku tadi macam melayah ke belakang. Macam ghostan ke belakang tadi ni. Wa ra'aitu fiha ibna Luhai. Aku nampak dalam neraka itu Ibn Luhai. Ni yang kata Amru bin Luhai. Nabi kata aku nampak dia di dalam neraka. Wa huwa allazi sayyabas sawaid. Dialah orang yang memperkenalkan unta sawaid tadi ni. Dia bukan saja bawa mai berhala, bawa balik mai buah di Mekah suruh orang sembah. Dia reka macam-macam dalam hal agama ni. Dia kata lepas ni kita tengok, dia kata, kalau unta ni beranak sampai 5 kali, anak yang kelima anak jantan, kita rabitkan telinga unta ni, kita lepas dia hidup melewak saja. Unta itu jadi unta bahair. Mai pula unta sawaib ni pula apa dia? Unta yang dinazakkan untuk berhala. Kita lepas dia, kita tak saduk ambil manfaat apa-apa daripada dia. Kerana dia orang yang pertama reka benda dosa yang kemudiannya diamalkan oleh masyarakat dia. Nabi semasa khutbah dalam sembahyang gerhana, Allah nampakkan kepada Nabi tentang Amru bin Luhai ni, bagaimana keadaan dia di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian hal yang berlaku pada zaman dulu. Dia kata kadzalika fa'ala alladzina min qablihim. Seperti yang demikian itulah diperbuat oleh segala mereka yang dahulu daripada mereka itu. Fahal 'alar rusul illa al-balaghul mubin. Maka tiada atas segala rasul melainkan balag, yakni menyampaikan yang nyata sahaja. Kerja Nabi ni mai habaq dia. Bukan kerja Nabi nak memaksa orang ikut. Bukan kerja Nabi untuk nak memberi hidayah kepada orang. Nabi dia mai habaq. Siapa ikut, itu orang beruntung. Siapa tak ikut, itu orang rugi. Dan hidayah itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulah. Dan sungguh telah kami bangkit pada tiap-tiap umat itu satu rasul. Tuhan dia tak ada satu umat dia biar tanpa ada rasul bimbing. Mesti tiap-tiap umat ada rasul yang mai. Seperti kami bangkit engkau ya Muhammad kepada mereka, yakni umat akhir zaman, an ya'budullah wajtanibut taghut. Wajah Nabi satu wajah. Ajak orang sembah Allah dan menjauhi taghut. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Setengah daripada orang yang dengar seruan Nabi itu mendapat hidayah Allah dan ikut jalan agama. Ada. Sama kita hari ni pun, masyarakat kita hari ni. Hak mau ke agama ni mau. Hak tak mau ni Allahu akbar. Terus buat apa? Tak mau. Bukan kata nisbah kepada kampung. Nisbah kepada rumah pun ada. Dalam rumah ni, satu ayah, satu mak, ada anak 5 orang. 3 orang ni punya cantik mau ke agama. 2 lagi dia culah lah, Allahu akbar. Hak 2 ni tak mau. Suruh semayang tak mau. Suruh yang tu tak mau. Agama ni dia tak mau. Hak 3 lagi, sampai bapa dia pun segan dekat dia. Punya bagus hak 3 lagi. Inilah yang Allah dah bagi tahu ni. Dia kata faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Setengah mendapat hidayah Allah, mau jalan agama. Setengah wajib ke atas mereka dhalalah dan jadi kafir. Hak setengah tak mau. Tak mau sampai sungguh-sungguh. Maka tiada beriman mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak mau. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuhan kata fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Tuhan kata pilah berjalan di atas muka bumi. Tuhan suruh
Fasiru fil ardi. Tuhan suruh kita kalau ada duit berjalan. Jangan duk musim kot ni aja, kita tak nampak jauh. Bila kita berjalan baru kita nampak benda selama ni terlindung pada kita. Berjalan tengok tempat-tempat, lebih-lebih lagi tempat umat dulu yang dibinasakan Allah. Pi di situ berdiri tengok apa yang jadi. Pi ke Jordan, pi ke Laut Mati. Tengok ni yang kata Laut Mati ni. Daripada sekolah rendah dulu duk mengaji sekolah Arab petang, duk dengar cerita kaum Nabi Lut mengamalkan liwat. Dia mai satu zaman kita dah masuk sekolah menengah, dah masuk pengajian tinggi, dah keluar, dah kerja, dah apa. Lapang-lapangkan masa mai di masjid. Duk dengar pula yang lanjutan daripada cerita hak dengar masa budak-budak dulu ni. Cerita tentang kaum Nabi Lut dibinasakan, cara binasa dia macam mana. Dia mai pula maklumat tambahan pula kajian daripada arkeologis yang kita duk baca di masjid ni. Arkeologis buat kajian tentang Laut Mati itu. Pasal apa dia jadi kawasan terendah dalam dunia. Arkeologis menjangkakan bahawa kawasan tu dulu mengalami satu hempukan yang cukup kuat. Apa? Tak tahu. Arkeologis bukan orang Islam. Dia orang putih. Dia boleh kata kawasan ni terbentuk daripada satu benda yang hempuk turun yang cukup kuat. Sehingga kan dia menjadi kawasan terendah di muka bumi. Nampak? Maklumat yang kita dapat masa sekolah Arab, sekolah rendah dulu sikit aja. Bila kita lapang-lapangkan masa kita main masjid, main mengaji dan sebagainya, fakta Quran dan hadis Nabi digabungkan dengan kajian daripada bijak pandai semasa, menambahkan lagi percaya kita kepada apa yang Allah cerita dalam Quran. Mai satu masa ada duit sikit, mai ayat ni, fasiru fil ardi. Tuhan kata berjalanlah kamu di atas muka bumi, fanzuru, dan pi tengok sendiri tempat tu. Bila kita sampai di sana, direzekikan Allah kita sampai tengok-tengok, kita relate sebalik ni. Kita kaitkan balik dengan maklumat yang kita dapat tentang tempat tu. Tuan-tuan, bertambah beriman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Benda-benda macam ini yang Tuhan kata apa? Fanzuru, maka hendaklah kamu tengok benda ni. Barulah kamu meyakini kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. No? Dalam ayat ni Tuhan kata fasiru fil ardi, berjalan di atas muka bumi. Fanzuru, pi tengok kaifa kana aqibatul mukadzibin. Bagaimanakah akibat yang menimpa golongan yang dulu mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Maka berjalanlah olehmu wahai segala kafir Mekah, pilah ke mana-mana bumi. Kamu lihat tempat-tempat yang disebutkan itu, betapa jadi kesudahan segala orang yang dusta Allah, dusta Nabi daripada kebinasaan. Firman Allah, in tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudhil. Jika engkau wahai Muhammad loba dan tamak atas hidayah mereka itu kepada agama Islam, maka ketahuilah Allah Ta'ala tiada hidayah ia akan mereka yang sesat. Nabi, itu saya kata kita, Nabi sendiri, dia loba, dia tamak, dia nak kalau boleh. Semua orang hak dengar cakap dia beriman. Kan? Ustaz pun samalah. Pergi masjid mengajar, mai 13 orang. Sudahlah 13, duduk balik tiang. Lagu duduk main tembak lagu tu dengan Ustaz. Bila Ustaz tunduk tengok kitab, mereka jengoi kepala kat balik tiang tu tengok Ustaz. Bila Ustaz tu angkat pula, ya tuan-tuan, dia pun menyorok balik tiang. Dia main lagu tu. Jadi, kalau alang-alang tak sabang kan, dia kata bungkus buang masjid ni, karut buang ni. 12 orang, 13 orang duk main. Kita tanya Ustaz, mengajar berapa lama dah ni? Saya masuk ni 16 tahun. 16 tahun, 13 orang. Dia kata ini Nabi Nuh pun takut ni kalau dengar ni. Kan? Jadi, nak ceritanya apa? Siapa pun, kalau boleh dia nak kalam dia tu membawa perubahan kepada orang. Dalam konteks, dalam skop yang lebih kecil, kita mak, kita bapa, kita nak anak kita dengar cakap kita. Kita nak dia dengar cakap kita. Tapi walaupun itu yang kita tamakkan, itu yang kita lobakan, itu yang kita nak, tapi kadang-kadang bukan yang kita nak tu Tuhan bagi.
Kadang-kadang dia jadi macam tu. Jadi dia mai cerita dekat kita ni nak abang Nabi Muhammad sendiri. Nabi Muhammad sendiri dia kalau boleh pak penakan dia tu dia mau Islam. Kalau boleh lah pak penakan dia tu. Siapa dia? Abu Talib ni. Kalau boleh hak ni kok mana pun nak Islam. Kalau tidak dia tak duduk di tepi Abu Talib ni. Dia tak duduk, dia tak kata ya ammi qul la ilaha illallah. Pasal apa tu yang dia buat tu? Pasal tamaknya dia nak kepada Abu Talib, satu orang yang berjasa dekat dia, sekurang-kurangnya di hari akhirat esok dia boleh jadi lawyer Abu Talib di depan Allah. Bagitahu dekat Tuhan, ya Allah, betul dia tak mau beriman dengan aku, tapi dekat nak mati dia sebut la ilaha illallah, aku jadi garantor. Nabi ni kalau boleh sampai last minute Nabi menyimpan satu harapan, pak benakan dia masuk Islam. Tapi kehendak Allah mendahului segala-galanya. Tak dapat. Macam tu dengan kita hari ni. Kita nak 10 benda. Allah bagi dekat kita 9. 9 dah cukup banyak. Tapi kita nak 10 juga. Kita nak 10 benda. Kita ada senarai. Kita ada checklist. 10 benda ni aku mesti kena capai sebelum akhir tahun 2013. 2015 pun tak dapat lagi. Pasal apa? Pasal kehendak Tuhan mendahului segala-galanya. Jadi Allah mendidik kita. Allah dia tarbiyah kita. Dia nak suruh kita ni ada kesabaran yang tinggi. Hak dia bagi, kita bersyukur pada dia. Hak dia tak bagi, kita anggaplah ada kebaikan yang kita tak tahu. Allah tahu apa kebaikan itu. Nabi SAW tamak benda ni. In tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudhil. Jika engkau wahai Muhammad tamak loba atas hidayah mereka kepada Islam, maka ketahuilah Allah Ta'ala tidak hidayah ia akan mereka yang sesat. Maknanya orang yang Allah Ta'ala beri sesat, tiada kuasa engkau hidayahnya. Itu dia. Allah dah kata dah dia ni sesat. Allah tidak buat zalim. Ini kita kena faham elok. Allah bukan kata tulis dah dia ni kafir dah. Allah dengan ilmu yang ada pada Allah, Allah tahu dah dia ni akan kafir. Tapi nak boleh ke jadi kafir tu, manusia pilih. Manusia diberi ikhtiar untuk memilih jalan mana dia mau. Tapi apa hak dia nak pilih tu Tuhan tahu dah. Itu maksud dia. Bukan dia dijadikan untuk kafir. Itu zalim. Allah tidak jadikan dia untuk kafir. Allah jadikan dia sebagai manusia. Allah bagi kepada dia hak untuk memilih. Allah datangkan kepada di depan mata dia petunjuk dan hidayah. Dia pilih untuk tak mau petunjuk dan hidayah. Dia pilih untuk bantah. Apa hak dia pilih itu Tuhan tahu dah. Maka dia ditentukan sebagai, Quran kata, وَحَقَّتْ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةِ. Maka kekallah ke atas mereka itu kesesatan. Baik. وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرٍ. Dan tiada bagi mereka itu pertolongan, iaitu nak melepaskan mereka daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dah kata masuk neraka, tak ada siapa boleh tolong. Tak ada siapa boleh tolong kalau kita tercampak ke neraka. Allah dan juga syafaat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja yang boleh mengeluarkan kita daripada api neraka Tuhan. Nak boleh kedapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita atas dunia kena betul-betul ada sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, lepas ni insya-Allah kita masuk wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'asullahu man yamut. Lepas ni dia akan mai cerita tentang kafir ni, kafir musyrikin Makkah ini. Depa ni bersumpah, bersungguh-sungguh dalam sumpah mereka. Kata orang yang mati tidak akan dibangkitkan di hari akhirat nanti. Makna kata tak percaya sungguh. Tak percaya sungguh-sungguh sampai bersumpah. Kata orang mati tak akan bangkit dah. Mati habis cerita, tutup buku. Mereka kata. Tapi nak kata mereka tak percaya pun tak tahu nak kata kan. Pasal tengok sebahagian daripada orang kafir ni bila mati buat rumah banglo dengan kertas, buat kereta Mercedes dengan kertas, dalam coffin tu, dalam long tu dia bubuh. Kalau dulu bubuh duit betul. Dulu bubuh duit betul. Lai apa cerdik sikit. Depa bubuh color ya, color duit. Color merah depa tani ke RM10 dah. Ni hijau ni ke RM5. Kita kata ini kira
dia boleh belanjakah ini duit sana nanti? Dia boleh belanjakah ini duit? Sana Tuhan tukar kasih jadi betul punya duit. Apa dia reka dalam kepala dia. Kita dengar pun macam kartun, macam tu bunyi. Kan? Saya pergi tanya. Kan? Ini Mercedes kertas ni kira macam mana? Dia sana Tuhan kasih jadi betul punya Mercedes. Kita tanya ni apa? S kelas ke? C kelas ke? E kelas? Ini S kelas. S kelas sana dia pakai bagus. Maksudnya apa tuan? Dia percaya tak kata ada hidup di sana? Percaya. Dia percaya. Kalau tidak dia tak buat macam tu. Kan? Ada yang dia punya orang agama dia ada tulis satu, macam ada satu buh selit. Dia pun pakai blazer cantik-cantik semua. Selit satu. Itu apa tu? Tu sana nanti tu checkpoint dia tunjuk. Ada checkpoint. Maknanya itu konsep apa? Muka dan nakir. Itu ada konsep muka dan nakir. Dia kata sana checkpoint dia tunjuk. Oh ini kita punya geng. Hai. Makna kepercayaan tu ada. Tapi dalam rupa yang sangat samar-samar dan sesat. Tapi asas tu ada. Asas kata, nak kata terus deny, terus nafi kata tak ada. Macam Quran doa abang kata mereka kata tak ada terus ni. Mungkin dulu. Tapi kapiak yang mutaakhirin ni dia, tuan-tuan baca dalam internet. Jangan duk baca internet kau marut ni. Baca hak betul ni. Tuan-tuan tahu apa jadi di United Kingdom hari ni? Berpusu-pusu masuk Islam. Perkembangan terkini di United Kingdom. Satu negara yang berpegang dengan paham Kristian yang konservatif. Hari ini berpusu-pusu masuk Islam. Apa hal yang kita di sini ni pakat duk tak mau ke Islam? Kalau depa negara maju. Depa negara maju pula yang duk tinggal kepercayaan lama depa duk mai ke Islam. Tengok benar-benar macam ni hari ni dengan kemudahan teknologi yang tidak ada sempadan dalam rumah kita ni, hak ni kita nak kena tengok. Saja type dekat Haji Google ni. Dekat Tuan Haji Google ni kita type. Convert Muslim in United Kingdom. Boh bila apa perkataan pun yang Pak Haji Google boleh faham. Boh kan? Convert Muslim kah, convert Islam kah, boh lah apa pun in United Kingdom. Tuan-tuan tengok apa keluar. Dia keluar YouTube dengan interview, tanya mereka dan sebagainya, pasal apa mereka masuk Islam. Benda ni kita kena tengok. Baru kita rasa agama kita ni hebat. Baru kita rasa agama kita hebat. Kalau tidak, kita tak nampak hebat agama kita. Yang orang bukan Islam nampak, kita tak nampak hebat agama kita, kita duk lawan hudud ni. Pasal tak nampak hebat tu kita lawan. Kita duk fikir cara kolot kita, duk fikir kata, dah lah kawan tu mencuri, tahkah dia miskin, dia lapang, keboloran ke apa ke, pergi kerat pula tangan dia, takkan Islam lagu tu kot. Islam tidak akan kerat tangan kalau dia mencuri kerana lapang. Islam tak akan kerat tangan orang yang kalau dia mencuri itu kerana lapang. Islam bukan agama zalim. Bila kita tak cukup maklumat, tak cukup faham tentang Islam kita sendiri, kita memusuhi agama kita secara jahil. Belajar. Belajar, ambil tahu, ambil faham, explore benda ni. InsyaAllah akhirnya kita akan nampak, pendirian yang aku ambil sebelum ni, tak betul. Sudah time kita tinggal pendirian yang tak betul itu. Berhijrahlah kepada satu pahaman yang sahih tentang agama sendiri. Nah, mudah-mudahan Allah bantu kita kalau ada keikhlasan dalam hati kita. Kalau ikhlas, Tuhan bantu insya-Allah. Tertangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azim sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.